Salam sejahtera. Definisi pengaruh. Pengaruh ialah kuasa yang terbit dari seseorang ke atas orang lain sehingga meninggalkan kesan terhadap politik, ekonomi dan sosial orang lain. Kumpulan kami akan membincangkan etika dan pengaruh luar yang mempengaruhi masyarakat Malaysia pada hari ini. Pengaruh British. Kemasukan British bermula pada tahun 1786 sehingga 1942 iaitu sebelum Perang Dunia Kedua, dan pada tahun 1946 sehingga 1957 iaitu selepas Perang Dunia Kedua sehingga merdeka. Dengan kemasukan British ke Tanah Melayu, banyak perubahan yang telah mereka lakukan sehingga mempengaruhi masyarakat Malaysia pada hari ini. Antara pengaruh British ialah pengamalan sistem pemerintahan yang berteraskan kepada sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kemasukan British di Tanah Melayu telah membawa kepada perubahan sistem pemerintahan yang berteraskan kepada sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Sebelum kemasukan British ke Tanah Melayu mengamalkan sistem pemerintahan monarki iaitu raja berkuasa mutlak. Melalui sistem pemerintahan ini, pemimpin akan dipilih melalui pilihan raya. Yang kedua adalah kewujudan masyarakat yang berbilang kaum. Semasa revolusi industri, British telah membawa masuk masyarakat dari China dan India untuk meningkatkan revolusi industri di Tanah Melayu. Dengan kemasukan masyarakat China dan India, telah berlakunya penambahan penduduk di Tanah Melayu. Ini memberi kesan kepada perbezaan budaya, agama dan bahasa. Namun begitu, Malaysia telah berjaya membentuk satu negara bangsa yang terdiri daripada berbilang kaum. Pada pendapat saya, pengaruh British memberi impak positif kepada negara Malaysia dan masyarakat di Malaysia pada hari ini. Nak makan apa untuk iftar nanti? Ayam gepuk pun macam sedap juga Pengaruh peradaban negara jiran iaitu Indonesia. Penjajahan Belanda pada abad ke-19 membawa kemasukan pendatang Jawa dari Jawa Tengah Indonesia sebagai buruh paksa. Kesan daripada kemasukan mereka meninggalkan adat resam Jawa di negara ini. Majoriti masyarakat Jawa tinggal di negeri Johor, Perak dan Selangor. Kebanyakan mereka berketurunan Melayu. Adat yang masih diguna pakai sehingga ke hari ini ialah lenggang perut, bengkungan dan cukur jambul. Selain daripada itu, persembahan kuda kepang. Persembahan kuda kepang juga dikenali sebagai kuda lumping. Persembahan kuda kepang juga amat dikenali di daerah Batu Pahat, negeri Johor. Namun demikian, persembahan tersebut diisytiharkan haram kerana bercanggah dengan agama Islam. Pada pendapat saya, kemasukan daripada kemasukan pendatang Jawa dari Jawa Tengah membawa kesan yang baik untuk negara kerana dapat memperkembangkan lagi budaya dan adat di negara kita. Sekian itu saja. Pengaruh peradaban sedunia iaitu globalisasi. Zaman kini merupakan zaman teknologi iaitu memasuki era dunia tanpa sempadan. Rakyat Malaysia dapat mengetahui tentang dunia luar melalui kemajuan sains dan teknologi. Antaranya ialah internet, smartphone, komputer dan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook dan WhatsApp. Sebagai contoh, melalui internet, rakyat Malaysia dapat mengetahui makanan yang viral dari luar negara melalui aplikasi media sosial. Contohnya, rakyat Malaysia sangat menggemari makanan dari Indonesia seperti bakso, ayam gepuk, nasi ayam penyet dan nasi padang.
Sehinggakan di Chowkit Market yang terletak di Kuala Lumpur mempunyai mini Indonesia Market yang menjual pelbagai makanan Indonesia. Pada pendapat saya, pengaruh peradaban sedunia bagus kerana rakyat dapat mengetahui budaya luar dan mempelajari budaya lain. Pengaruh peradaban Cina. Peradaban Cina adalah salah satu tamadun terawal sejak zaman dinasti Han. Cina telah menjalin hubungan dengan tanah Melayu yang terus berkembang sehingga era di Melaka di abad ke-15. Kemunculan Melaka memperkuatkan hubungan ini terutamanya dengan perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan Puteri Hang Lipo, menandakan pentingnya hubungan diplomatik dan perdagangan antara Cina dan tanah Melayu. Tidak dapat dinafikan bahawa peradaban Cina telah memberi pengaruh kepada masyarakat Melayu khususnya dalam aspek perayaan budaya. Salah satu pengaruh dari negara Cina ialah pemberian ampau semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri. Pemberian ampau dari masyarakat Cina ini adalah satu bentuk doa dan kesejahteraan. Praktik ini telah diatasi oleh masyarakat Melayu untuk menunjukkan kekayaan budaya masyarakat mereka semasa waktu perayaan. Pemberian ampau ini diberi kepada semua lapisan masyarakat dan semua golongan. Untuk kedua ialah sewaktu perayaan Tahun Baru Cina, tradisi Cina adalah membakar bunga api dan mercun semasa waktu perayaan mereka. Hal ini telah disesuaikan oleh masyarakat Melayu dalam perayaan mereka sewaktu Hari Raya Aidilfitri dengan membakar bunga api dan mercun untuk menunjukkan tradisi dari suatu budaya yang dapat diterjemahkan dan disesuaikan dalam konteks yang berbeza yang membawa keindahan. Ini menunjukkan bahawa tradisi masyarakat Cina ini membawa keindahan dan keunikan daripada masyarakat tersebut ke dalam Malaysia. Oleh itu, dapat dilihat bahawa pengaruh Cina dalam masyarakat Melayu, khususnya dalam konteks perayaan budaya, telah mencipta sebuah tapestry budaya yang dinamik. Masa terluang macam ni, layan K-drama best juga kan? Tidak dapat dinafikan dalam era kemajuan teknologi ini, cabaran dalam mengekalkan satu budaya itu adalah sangat sukar, apatah lagi apabila kemajuan teknologi ini memberi akses yang meluas kepada budaya asing. Masyarakat kini mempunyai variasi alternatif dan pilihan dalam memilih hiburan dari pelbagai negara. Melalui bidang hiburan Korea Selatan yang telah menerapkan sekali unsur-unsur menarik bagi mempromosi budaya mereka dengan perancangan teliti, lahirlah Hallyu. Hallyu atau Korean Wave adalah istilah yang diberikan untuk menyebabkan budaya pop Korea, K-pop dan K-drama secara global di peringkat antarabangsa, tak terkecuali di Malaysia. Termasuklah Malaysia. Kesannya Hallyu telah memicu banyak orang di Malaysia dengan demam untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan Korea. Dalam drama Korea adalah antara contoh produk gelombang Korea pertama yang memasuki Malaysia, diikuti oleh filem, muzik popular. Selain itu, statistik ekspor menunjukkan bahawa produk budaya Korea membawa antara penyumbang kepada Korean Wave, iaitu dengan ekspor yang lebih besar kepada negara kita. Sebagai contoh, ekspor kimchi ke Malaysia telah meningkat 150% pada tahun 2005. Seorang penganalisis kecantikan dan penjagaan diri berpendapat bahawa produk kecantikan dan penjagaan diri
adalah salah satu barang daripada negara Korea yang paling banyak ekspor di negara kita. Masukan Korea dan budaya mereka di Malaysia banyak mempengaruhi gaya hidup masyarakat kita dalam pelbagai golongan. Pengaruh Korea bermula dengan fashion rambut, gaya berpakaian dan juga budaya serta makanan. Hasil daripada pembentangan kami, pengaruh peradaban luar memberikan impak yang natural kepada masyarakat di Malaysia. Hal ini kerana sesetengah budaya daripada luar memberikan kesan yang positif kepada masyarakat di Malaysia, dan juga ada sesetengah peradaban luar yang memberikan kesan yang negatif kepada masyarakat di Malaysia. Sekian, terima kasih.